Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim 'allimna al-Qur'an, Allahumma ya alim 'allimna at-ta'wil, Allahumma ya alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Rekanda Jubri yang selalu duk telefon saya, duk berhubung dengan saya. Bahagia Tuan Pengerusi Surau, Eko Residen, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang luar daripada Eko Residen, daripada pinggiran. Ni pun ada 2-3 orang kawan-kawan kita daripada Tasik Gelugong, daripada mana mai tu kan. Depa ni memang duk ikut saya juga. Jadi kadang-kadang bila duk ikut ni tuan-tuan sekalian, duk pakai apa buat live ni apa semua ni, kita tak boleh bawa model hak sama. Kena duk tukar model berkali-kali. Kan, ceramah Isra Mi'raj ni dia bulan Mi'raj ni je kan. Cerita benda yang sama aja. Tapi orang duk dengar, lagu cerita dah kan sebelum ni di sana. Jadi hak ni bila bermain ni kita nak kena fikir lebih sikit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun terima kasih banyak. Satu lagi sebelum kita nak cerita bab Isra Mi'raj ni lah. Terima kasih jugalah kepada wakil daripada pasukan tuan-tuan Eko Residen yang piantak itu ni, main bola kan kita buat. Korea maaf tu. Tapi tuan-tuan balik awal kan? Boleh awal maknanya kalah awal kan, tang tu kita dah tahu lah. InsyaAllah tuan, kita pun mengharapkan sokongan dan bantuan lah daripada tuan-tuan. Saya waktu mula-mula cerita kita buat apalah ni tak apa, itu tentu. Waktu duk bincang-bincang nak buat liga tu, saya nak bagi orang veteran je main. Pasal kami di Masjid Abdullah Fahim ni semua geng-geng veteran. Termasuklah Pak Mat, kalau tuan-tuan kenal lah, Pak Mat, Pak Mit, mereka pun main. Hak tu pun kira sepak-sepak bola tu, tapi tak mana pun bola tu pun. Tapi tengok-tengok, bila hari kejadian tu, mereka hantar hak game muda-muda belakang. Kan, lawan dengan kami pula, kami bagi modal, hampa jangan duk bagi teruk kan, kami ni tutup imam ni. Kan, duk bagi modal lagu tu pun kalah awal kan, kami pun awal lagi kalah. Allah, tuan-tuan, insya-Allah lah lepas pada ni kita akan buat program demi program untuk kita nak berada dalam satu bumbung di bawah Qaryah Masjid Abdullah Fahim, yang mana yang kita harapkan sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan sekalian. Yang tu aja. Kita buat program, tuan-tuan mainlah join insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, cerita bab Isra Mi'raj ni adalah satu cerita yang memang kita duk dengar selalu tiap-tiap tahun bila sampai bulan Rejab. Dia akan masuk kepada cerita Isra Mi'raj. Walaupun daripada segi penentuan tarikh berlakunya peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Banyaklah, ada ulama kata terjadi dalam bulan Rabiul Awal, terjadi dalam bulan Ramadan, terjadi dalam bulan-bulan yang lain. Ala kulli hal, yang kita ambil pandangan itu adalah pandangan yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab dia Ar-Rawdah, dia menyatakan bahawa Isra Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Bila 27 Rejab, kita tahu bulan Rejab ini di antara salah satu bulan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dan juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia merupakan bulan yang termasuk dalam Asy-Syahrul Hurum. Syahrul Hurum ni makna dia bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Kita tahu bulan-bulan haram ni dia ada 4 bulan. Iaitulah bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Dan dia termasuk dalam bulan-bulan haram.
Jadi bila sebut kata bulan haram ni, apa makna dia? Ibn Hajar Asqalani, seorang ulama hadis, dia memuatkan dalam kitab Fathul Bari, dia menyatakan bahawasanya yang dikatakan bulan haram ini adalah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala amat duk parti dalam bulan ni, selain daripada bulan Ramadan. Tuhan duk parti yang kata bulan haram ni. Haram ni maksud dia yang dihormati. Bukan macam bahasa kita belah-belah utara ni, haram cara kita ni haram hak lain. Kan haram kita ni haram tak boleh. Tapi maksud di sini, haram di sini adalah haram yang dihormati. Sebab itulah Masjidul Haram disebut sebagai masjid yang dihormati, masjid yang mulia. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi buat haji ataupun buat umrah, turun-turun daripada maktab, satgi taksi putih tu main tengok-tengok kita, dia duk tunjuk haram duk kata tu. Kita pula dalam hati, haram, betul kata kat aku haram. Kan dia jadi macam tu pula sebab kita tak tahu. Dia nak abang kata, no, Masjidil Haram. Sana dia pun tak panggil lah Mekah, dia pun tak panggil lah Kaabah, dia pun panggil Al-Haram. Al-Haram Al-Maki, kan, Al-Haram Al-Maki. Baik, hadirin mukminin rahimakumullah. Kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj ini apa dia? Daripada segi bahasa dia, Isra ni adalah perjalanan pada waktu malam. Manakala Mi'raj pula, kalau daripada segi lughah dia, daripada segi bahasa dia adalah tangga. Mi'raj tu makna dia tangga. Bila kita terjemahkan dalam istilah dia, Nabi SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, oleh Allah Taala, dan melalui tingkatan-tingkatan ataupun melalui langit-langit yang mana disebutkan dengan begitu panjang dalam sebuah hadis. Riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi naik kepada langit as-sama'id dunya, langit dunia, lepas tu langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampailah kepada langit yang ketujuh. Dan setiap langit-langit itu pun Nabi SAW dipertemukan dengan para nabi yang terdahulu. Apa hikmah dipertemukan dengan para nabi itu? InsyaAllah ada kesempatan lagi kita cerita. Baik, yang tu maksud Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dah tahu perkataan Isra ni adalah perjalanan pada waktu malam. Isra tak terjadi siang. Kalau siang dia tak nama perkataan Isra. Itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 dan surah yang mempunyai 111 ayat. Dia duduk dalam juzuk yang ke-15. Surah tu berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Satu tu tuan-tuan sekalian, ayat tu pun dah menunjukkan bahawasanya perjalanan ni bukan Nabi yang berjalan sendiri, tetapi Allah Ta'ala lah yang memperjalankan akan baginda Nabi SAW. Oleh kerana Abu Bakar As-Siddiq ataupun nama dia Abdullah ibnu Quhafah, ketika mana dia mendengar bahawasanya orang pihabak kepada dia, dia berkata tu Muhammad pihabak, kata semalam dia pergi ke semalam pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, kemudian pagi ni dah sampai ke sini dah. Hang percaya tak percaya wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata aku percaya. Kalau benda tu ataupun kalam itu keluar daripada Nabi SAW, aku percaya. Pasal apa percaya tuan-tuan sekalian? Di antara dia percaya kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kerana Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Abu Bakar tahu benda tu. Nabi tidak akan menuturkan benda mengikut hawa nafsu dia. Semuanya apa yang dia keluarkan daripada mulut dia adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalau menolak Nabi, menolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau percaya dekat Nabi, maknanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal Nabi ni tidak akan berbohong. Di antara sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul, macam mana yang kita tahu, dia ada sifat siddiq. Siddiq memang benar. Dia benar dan juga membenarkan apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Dia ada sifat amanah, sifat jujur. Kerana tu tuan-tuan sekalian, banyak ayat Allah Ta'ala, bila tuan-tuan berjumpa dengan ayat-ayat yang menyatakan Qul Muhammad, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Kalau kita sendiri tuan-tuan sekalian, kita amanahnya kita ni, kita akan sampaikan pesanan seseorang. Kita kata macam mana? Contoh, dia bagi contoh.
Kalau betul-betul lah, kalau kita nak pegang daripada segi turuk Nabi SAW. Mak kita kata dekat kita, ni Mat, dia kata, Mat, satgi pi surau, abang kat tu imam, abang kata lepas apa maghrib, bacalah doa apa-apa sikit. Kan? Kita pun tuan-tuan sekalian, kita takut perkataan tu pun. Kita pergi abang ni tu imam, tadi mak saya kata, kita dah guna ayat sendiri dah. Tadi mak saya kata lepas maghrib segi baca doa apa sikit. Yang tu ya. Kita tak kata pun, wahai tu imam. Ibuku kata, wahai Mat, sagi bila sampai ke masjid, jumpa tu imam selepas maghrib, katakan kepada dia, mak kita kata itu, tapi kita takut macam tu. Tapi Nabi SAW yang kata amanahnya Nabi, tuan-tuan sekalian, sampai dalam 3 qul, tuan-tuan duk bacakan, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Yang tu pun Nabi quote. Pasal apa? Pasal yang kata tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya Nabi tak kata, Nabi panggil tu, wahai orang kafir ni, aku nak abang kat hamba. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kami takkan sembah benda yang hamba sembah. Tapi sebab apa Allah Nabi quote juga perkataan qul. Ya, qul tu makna dia Muhammad, abang kat depa. Kalau ikut akal kita tak perlu nak abang lah, pasal memang ayat tu untuk kita dah. Tapi Muhammad quote juga dalam tu. Maksud dia apa? Amanah yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Lepas tu Nabi ada sifat apa? Tabligh, iaitulah menyampaikan. Kita tahu istilah daripada Nabi dan istilah Rasul, itu ada perbezaan. Nabi ni siapa? Iaitulah satu orang lelaki, itu istilah dia. Satu orang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia. Manakala Rasul pula, Rasul risalah, menyampaikan. Iaitulah satu orang lelaki yang diberi wahyu kepada dia untuk diri dia dan disampaikan kepada orang. Sebab tu Nabi SAW yang dikatakan bi'satun Nabi, bi'sah ataupun perutusan Nabi SAW berlaku bila, tuan-tuan sekalian? Ketika mana umur Nabi 40 tahun. Umur Nabi 40 tahun itulah Nabi diangkat menjadi Rasul. Tu bahasa yang mudah sikit. Nabi diangkat menjadi Rasul. Di mana peristiwa itu berlaku? Ketika mana Nabi sedang berkhulwah. Khulwah ni makna dia sedang bersunyi-sunyi. Dalam hadis kata, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahram. Janganlah kamu bersunyi-sunyi di antara satu orang lelaki dengan orang perempuan, melainkan ada zu mahram, ada orang yang ketiga mahram depa. Jangan bersunyi-sunyi. Jadi perkataan khulwah itu digunakan Nabi SAW di Gua Hira. Nabi duduk di sana sampai ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Jibril alaihi salam untuk memberitahu kepada Nabi bahawasanya dia itu diangkat menjadi Rasul. Itu cerita dia. Baik. Hadirin mukminin rahimakumullah. Dalam ayat ni, bila sebut kata subhanallazi asra bi'abdihi laila, kita akan quote ayat ni sikit-sikit bagi kita faham. Macam mana ayat ni diimani oleh As-Siddiq, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni peristiwa pelik. Bila cerita peristiwa pelik dalam Al-Quranul Karim, ada yang orang boleh terima dan ada orang yang tak boleh terima. Kalau kita selalu duk dengar, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah dengar peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Adam dan juga cerita tentang Hawa. Kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, inna khalaqnakum, kami menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, daripada jiwa itulah dibuat pasangan dia. Ini benar pelik, tuan sekalian. Nabi Adam alaihi salam dibuat ataupun dilahirkan ataupun dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai ibu. Ini benda pelik. Allah Ta'ala pula lepas tu Nabi Adam pula daripada dia wa khalaqa minha, daripada Nabi Adam juga dijadikan zaujaha. Zaujaha ni makna dia isteri, pasangan. Kita kalau orang hak rajin dalam usrah duk guna bahasa Arab, kata tu siapa dia ambil? Itu zaujah saya. Zaujah bunyi pun. Dia kata zaujah, bini baru pula kan nama zaujah? Dah, zaujah tu bahasa Arab. Kan makna zaujah saya, pasangan saya, ala bini saya. Wa khalaqa minha zaujaha, Allah Taala menjadikan daripada Nabi Adam. Jadi di sini
Ada hadis menyatakan bahawasanya Hawa itu dijadikan daripada tulang rusuk baginda Nabi Adam alaihi salam. Kan? Jadi itu di antara benda yang pelik. Maknanya tidak ada ibu, tidak ada bapa, tiba-tiba jadi manusia, tuan sekalian. Ini benda yang pelik dalam Quran. Dan dalam Quran juga menceritakan tentang peristiwa yang pelik yang berlaku tongkat Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana tongkat Nabi Musa tu, Allah Ta'ala kata Nabi Musa, lemparkan tongkat kamu kepada ular-ular sihir Fir'aun waktu tu. Nabi Musa pun lempar. Bila lempar, tongkat tu pun menjadi ulang yang besar dan dia makan pergi habis ulang-ulang yang ulang-ulang sihir tukang Fir'aun. Jadi itu benda yang pelik. Tuan-tuan pernah dengar cerita pelik tentang biri-biri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia nak sembelih Ismail. Kan cerita tu. Ketika mana sampainya umur Nabi Allah Ismail alaihi salam, Allah Taala wahyukan kepada Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Hak ni selalunya kita akan dengar ayat ni waktu nak raya kurban, kita dengar lah. Dalam khutbah mesti ada cerita benda ni. Kan Nabi Ibrahim kata pula kepada anak dia, ya bunayya, wahai anak aku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpi aku Allah Taala bagi kepada aku wahyu, anni adbahuka fanzur madza tara, aku akan sembelih kamu, apa pandangan kamu? Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abah ni tuan-tuan, makna bahasa Arab. Kita jangan duk kata abah ni bukan bahasa Arab. Abah ni rapid. Makna rapid. Apa nama orang panggil? Cukup very close. Cukup rapat. Itu abah perkataan tu. Qala ya abah, dia kata, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang Tuhan suruh kepada kamu. Ni Nabi Allah Ismail ni. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Engkau akan dapati aku ni adalah orang-orang yang sabar. Tak lari Nabi Allah Ismail. Kan? Kita pun tuan-tuan sekalian, anak kita nak potong rambut pun lari tak sanggup dah. Bukan nak sembelih tengkuk, nak potong rambut. Dia tak mau potong rambut, tunggu dekat nak buka sekolah baru nak potong rambut. Kan? Dia buat. Tatkala Nabi Allah Ibrahim lepas daripada dia merebahkan Ismail di atas pangkuan dia dah mula buka pisau dia nak sembelih dah waktu tu. Dan waktu tu syaitan pun main apa semua. Kan tuan-tuan dengar cerita dia macam mana terjadinya manasik haji. Bila syaitan main, dia pun ambil getui batu, dia pun lempak syaitan. Kan yang tu zaman Nabi Ibrahim. Kita pun waktu kita mabit di Muzdalifah tuan sekalian, cari getui batu. Mutawif kata cari hak kecil-kecil sudahlah dalam 17 biji tu kan. Kita pergi cari tu sekitar besar. Tak jumpa hak besar tu, penyapu kita balas. Pasal apa? Saki nak baling syaitan punya pasal. Dak pun baling dengan kasut lah, dengan payung lah apa semua. Bismillah ya Allahu akbar. Dia baling betul-betul, hayun betul-betul. Pum kena kepala kawan depan tu. Kena kali-kali dia buat kerin. Bukan yang tu. Yang tu hanya simbolik untuk nak buang sifat kesyaitanan yang ada dalam diri kita. Waktu nak sembelih tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menukarkan, Tuhan mendatangkan biri-biri kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini cerita pelik kan, dalam Al-Quran ada sebut. Lepas daripada tu pula tuan-tuan sekalian, apa lagi cerita tentang Nabi Allah Ibrahim AS yang dibakar kan. Bila dibakar dalam unggun api, Nabi Allah Ibrahim masuk dalam tu, dimasukkan ke dalam tu. Tuhan kata, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan, wahai api, jadilah kamu itu sejuk. Bardan tu maksudnya sejuk, wa salaman ala Ibrahim, maka selamatkanlah Ibrahim. Habis api tu tinggal bara, Nabi Ibrahim pun keluar nyong itu, tak terbakar apa pun. Ini benda pelik. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang naqatus saleh, unta Nabi Saleh yang tidak ada ibu, yang tidak ada apa nama induk dia, tetapi dikeluarkan daripada seketui batu. Waktu tu keluar daripada batu tu, keluar unta Nabi Saleh. Kan tuan, itu benda yang pelik. Tetapi perkara-perkara tu dapat diimani, dia tak jadi perselisihan dan juga perbezaan pandangan yang besar sangat. Tapi bila mai cerita Isra' dan Mi'raj ini, ramai orang yang tak setuju, ramai orang yang tak dapat nak terima dengan akal yang waras yang Allah Ta'ala bagi. Pasal apa tuan-tuan? Kerana yang saya sebutkan tadi, walaupun pelik benda tu ada, tetapi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, dia pelik tetapi tak nampak. Yang hanya tahu siapa dia, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lagi pelik itu pasal apa? Pasal terjadi pada waktu malam. Lagilah pelik. Kalau jadi siang ni boleh gagah juga, orang boleh nampak juga borak, orang boleh nampak juga Nabi, tuan-tuan sekalian. Tapi jadi waktu malam, orang tak nampak tu. Hanya Nabi SAW sahaja yang tahu kata benar ataupun tidak cerita ni. Tetapi menerusi ayat Quran, menerusi hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita perkara ini adalah benar. Baik, ayat dia ada dalam surah Al-Isra ini. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, dia juga disebut sebagai surah Bani Israel. Al-Quran ni dia banyak, surah-surah ni banyak. Tuan-tuan, dalam Quran ada berapa surah? 114 surah dalam Quran. Dan surah Bani Israel tu duduk pada surah yang ke-17. Sekali tuan-tuan selak Quran duk cari mana surah Bani Israel. Tak ada pun, pemohon besar ustaz ni. Tuan, Quran ni dia macam-macam surah. Antara dia suratul Fatihah ni pun tuan-tuan sekalian, dia banyak. Ada nama dia Ummul Quran, ada nama dia Fatihatul Kitab, kan? Kan itu surah dia. Macam surah Al-Insan kita duk baca. Surah Al-Insan juga dikenali sebagai suratul Dahri. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, tak ada pun surah Ad-Dahri ni. Ustaz mohong lah ni. Ustaz juga yang mohong. Kan? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Tapi itu di antara nama-nama selain daripada nama yang tercatat ataupun tercatat dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah tasbih. Tasbih ni maksud apa? Iaitulah menyucikan Allah Azza wa Jalla. Subhana. Subhana menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang pentafsir Al-Quran yang terkenal di Mekah, mufassir yang terkenal di Mekah, tuan sekalian. Dia kata apabila kalimah-kalimah tasbih Allah Ta'ala guna, contoh dia tuan-tuan bisa tengok dalam surah Jumaat, yusabbihu lillah, tu perkataan tu. Dan dalam surah-surah yang lain, sabbaha lillah, bertemu perkataan sabbaha, yusabbihu, apa semua ni Allah Ta'ala nak apa? Ini benda yang pelik yang akan Tuhan cerita selepas daripada tu. Bila sebut kata subhanalladzi, cerita ni mula dengan subhana ni. Bila subhana, apa cerita lepas daripada tu? Dia nak menarik minat kita untuk kita nak baca lagi Al-Quran. Kan dia nak tarik minat kita. Jadi perkataan subhana ini selalunya digantungkan kepada benda-benda yang pelik. Tuan-tuan nampak kilat, apa yang tuan-tuan sebut? Subhanallah. Tuan-tuan tengok ulang masuklah rumah, walayazubillah lah, masuk kepala dua punya ulang, subhanallah, ni benda pelik ni, tuan sekalian. Jadi perkataan subhanallah kita sandingkan ataupun kita gantungkan. Sama macam cerita Isra dan Mi'raj ini. Ayat ni Tuhan kata subhana, yang pertama maksud dia nak cerita kata peristiwa selepas daripada tu adalah peristiwa yang ta'ajub, peristiwa yang pelik. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang akan dibuat oleh Allah Ta'ala sendiri. Manusia tak boleh nak buat. Apa dia ayat dia tu? Allazi asra, iaitulah yang memperjalankan pada waktu malam. Siapa dia yang Tuhan perjalankan pada waktu malam? Bi'abdihi, hamba dia. Siapa dia hamba dia? Allah, Nabi SAW. Kan? Jadi bila dengar tadi tuan-tuan, kalaulah di saat itu kita ada dan kita pun faham ayat ni tuan sekalian, Nabi SAW ma kadzaba, Nabi tak bohong. Dan inilah yang diimani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tahu bila Tuhan sebut subhanallazi asra bi'abdihi, yang ni Tuhan kata sendiri. Sebenarnya Tuhan yang bawa Nabi Muhammad, bukannya Nabi pergi berjalan sendiri. Yang orang yang tak percaya tu pasal apa? Pasal dia tak percaya kepada ayat Al-Quran. Tertutup hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang mukadzibin, orang yang berbohong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berbohong dia tidak akan nampak. Yang kata ayat Tuhan ni terbentang depan mata dia, ayat Tuhan ni boleh difahami, tapi apabila dia tidak mempercayai, tak ada iman kepada Quran, dia tak akan nampak kebenaran-kebenaran itu. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak dalam api neraka Jahannam di kalangan manusia dan juga jin. Pasal apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Tuhan bagi akal kat depa tapi depa tak pernah duk fikir. Walahum adhanul la yasma'una biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha. Tuhan bagi mata, depa tak nampak benda baik. Tuhan bagi telinga, depa tak pernah dengar benda-benda hak baik. Ulaika kal an'am. Depa ni seperti binatang.
Kan seperti binatang. Binatang ni tuan-tuan sekalian dia bukan tahu benda baik ke benda buruk. Contoh dia kita ambil seekor anjing. Anjing yang tersepit. Kan dia bukan tahu beza siapa yang nak tolong dia, siapa yang nak bunuh dia. Tiba-tiba kita pula lalu waktu tu kita cuba nak buang kesepitan yang ada pada diri dia. Dia tak nampak dah. Dia mana tahu kata, oh dia ni main ni nak cerita benda baik kat aku ni, nak buang sepit. Anjing ni mana nak tahu tuan sekalian. Kan? Jadi kita pun buang-buang tu, dia tokak kita. Pasal apa? Pasal itulah gambaran manusia. Walaupun Quran terbentang depan mata mereka, duk cerita kata Tuhan yang bawa, bukan Nabi Muhammad yang pergi sendiri. Tak nampak dah benda tu. Itulah yang terjadi 3 golongan di zaman itu. Satu, golongan siddiqin yang percaya, iaitu di antara dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2, golongan yang berada 50-50. Kan, yang berada di atas pagar. Ataupun dalam bahasa Arab dia kata sahibul a'raf. Golongan-golongan ni atas pagar ni. Depa ni dengar-dengar Nabi Muhammad kata macam tu, depa kata karut dah. Sebelum ni duk dengar cerita Nabi Muhammad ni pembohong apa semua, tak apa nak percaya lagi ni. Tapi lah ni nampak betul-betul percaya depan mata kami. Kata Nabi Muhammad memang bohong. Dan golongan yang ketiga, golongan yang berselimutkan Islam. Golongan yang dalam hati dia tu memang tidak ada Islam, cuma luar, gambaran luar tu nampak macam Islam. Depa ni adalah golongan-golongan munafik dan dikuatkan dengan golongan-golongan musyrikin yang memang tolak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, daripada ayat ni kita urai sikit lagi. Allah Taala sebut subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan pada waktu malam akan hamba-Nya. Hambanya Laila. Sekali lagi Tuhan guna perkataan Laila. Laila ni makna apa? Malam. Kan? Tadi kita dah cerita dah. Perkataan Isra ni maknanya berjalan pada waktu malam. Kenapakah Allah Ta'ala tambah satu lagi? Perkataan Laila. Nak abang kata malam. Maknanya di sini ada 2 perkataan. Satu berjalan pada waktu malam. Yang kedua pada waktu malam. Pasal apa 2 kali Tuhan nak kena sebut? Awak Tuhan tak tahu kata bahasa Arab ke? Macam mana? Ataupun Tuhan dia jadi membazir perkataan-perkataan dalam bahasa Arab dalam Quran ke? Bukan tuan-tuan. Dia mempunyai hikmah-hikmah yang tertentu. Kan? Saya rongkai bagi ayat mudah lagi. Contoh dia apa? Tuan-tuan nak pergi ke Johor. Kan? Kata Haji nak pergi Johor bila? InsyaAllah lepas Aisyah saya pergi Johor. Maknanya lepas Aisyah kita siap di kepala dah. Aisyah malam ke siang tuan sekalian? Malam. Betul tak betul? Saya nak pergi lepas Aisyah saya pergilah ke Johor pada waktu malam. Dia tambah hak tu pula. Nampak tak sekalian? Ayat ni seolah-olah macam tu cara perkataan dia. Tetapi bila diletakkan perkataan Laila menunjukkan bahawasanya ada 2 perkataan di situ. Perjalanan pada waktu malam, apa maksud dia? Dan ini disebut oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Dia ni pengarang kitab Tafsir Al-Misbah. Dia kata zaraf zaman ataupun diletakkan lailan di situ, nak cerita ataupun nak hadkan perjalanan itu bukan terjadi sepanjang malam. Perjalanan tu bukan terjadi sepanjang malam, tetapi dia hanya sedikit daripada malam. Hatta ada hadis, tetapi hadis ni dipertikaikan. Terjadinya hadis ketika mana di rumah Ummu Hani, hadis ni ada orang yang tolak. Dan ada hadis yang terjadi ketika mana di Hijr, waktu tu Nabi duduk di Hijr. Kan Nabi duduk muttaji'an, Nabi duduk sandang, tuan-tuan sekalian, duduk sandang tu. Tempat Nabi sandang tu. Itu yang menjadi perbahasan ulama. Yang kata saat je masa tu berlalu, Nabi diambil oleh Jibril alaihi salam, dibawa pi apa semua tu, lepas tu dah jumpa pi ambil fardu solat, hantar mai balik di situ juga. Nabi pi pegang balik tempat hak Nabi duduk bersandang tu, masih lagi terasa haba panas dia. Apa maksud dia tuan sekalian? Maknanya benda tu bukan terjadi satu malam, bukan terjadi separuh daripada malam, tetapi hanyalah lahzah ataupun sekelumit daripada malam. Boleh faham tak tegaklah ni? Kan macam itulah, macam tuan-tuan duduk ni lah. Duduk terasa nak pergi keluar sat, pergi beli ayam sat, tuan-tuan pergi beli ayam. Pergi beli ayam, main duduk balik tempat ni. Waktu nak duduk, tuan-tuan pegang tempat tuan-tuan duduk tu. Panas lagi rupanya. Maknanya tuan-tuan pergi beli ayam tu, pergi buang ayam sana lah. Kan? Dia tak buang ayam lama. Kalau pegang-pegang sejuk lah. Sejuk tu dah lama dah. Tapi cerita Isra ni berlaku lebih pendek daripada yang kita gambarkan. Itu maksudnya. Boleh kita katakan? Baik, itu ayat dia. Baik, sebelum daripada tu saya nak sebut juga Allah Taala sebut perkataan abdun. Di sini pun ada di kalangan para ulama yang mempertikaikan. Ulama ni maksud dia orang-orang alim lah, orang alim dalam bidang agama ni. Kan? Depa ada, tetapi benda tu dia jadi pertikaian lah menurut ilmu depa masing-masing.
Mereka kata sebenarnya perjalanan ini terjadi dalam keadaan mimpi. Mimpi, tuan sekalian. Bila mimpi ini memang benda yang tak masuk akal, kita boleh terima. Mereka nak bagi orang kata, nak bagi orang faham juga. Kan? Benda ni jadi dalam keadaan mimpi. Bila mimpi, benda tak masuk akal, boleh terima lah. Isra' ni boleh terima, tapi dalam keadaan mimpi. Ditolak oleh ayat ni sendiri. Tuhan kata, abdun ni maksud apa tuan-tuan? Memiliki dua unsur. Apa dia? Unsur yang pertama, rohani. Unsur yang kedua, jasmani. Maknanya Nabi SAW bukan dengan roh dia pi, tetapi dia pi dalam keadaan jasad dia juga ikut bersama. Kalaulah Nabi pi dalam keadaan roh, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sudah pastilah ayat ni Allah Ta'ala akan mengguna asra bi ruhi abdihi. Kan telah memperjalankan roh hambanya kalau dalam waktu mimpi. Dan dalam waktu mimpi pun tuan-tuan sekalian, dalam surah An-Najmi sudah pastilah tidak akan berlaku. Tuhan kata apa? Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Muhammad, Allah Ta'ala pesan dah kat Nabi. Apa yang Tuhan tunjuk kepada Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, Allah Ta'ala pesan pula lepas tu. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka Muhammad, apa yang kami tunjukkan, ru'yahkan kepada kamu, apa yang kamu duk tengok perjalanan pada malam tu, jaga elok-elok. Pasal apa? Dia akan menjadi fitnatan linnas, akan jadi fitnah di kalangan manusia. Pasal Nabi dia berasa zi'tu, dia berasa aku berat sangat tak kala diturunkan oleh Allah Ta'ala, duduk di Hijr, Nabi duduk mutaji'an, duduk sandang tu, Nabi duduk fikir, aku nak cerita kat depa ni lagu mana tau, aku nak mula macam mana tau. Nabi nak abang macam tu. Tuan-tuan, bukan mudah tuan-tuan sekalian nak cerita satu benda baru, dan benda ni pula di luar jangkauan akal manusia ni. Nabi duduk fikir macam tu. Tuhan pula pergi habaq pula kat Nabi. Tuhan kata, wahai Muhammad, jaga elok apa yang kami sampaikan kepada hang, kami tunjuk kepada hang ni, benda ni akan jadi fitnah. Tuan-tuan, kalau benda tu jadi fitnah, kalau melalui mimpi, jadi tak jadi fitnah. Kan? Saya contoh dia. Semalam ataupun saya habaq kat tuan-tuan, saya ni penat tak sangka. Baru balik daripada Ukraine, tuan-tuan. Saya tahu. Awak, saya balik daripada Ukraine, berapa orang saya duk tembak bapak Rusia ni. Contoh macam tu lah. Tuan-tuan pun dengar, biar betul ustaz ni. Tak, tadilah waktu lepas hasyak terlena tu pi ke Ukraine. Tak ada apa. Maknanya saya ni tak gila. Tapi kalau saya habaq betul-betul, tuan-tuan minta maaf pasal apa saya tak boleh nak semayang awal main masjid dengan tuan-tuan. Sebab saya baru balik pada Ukraine, saya cerita betul-betul. Ustaz pergi dengan apa? Saya pergi dengan kereta saya. Lepas tu saya tekan macam mana, tekan minyak sambil berdiri sampai tak ni. Contoh lagu tu lah. Tuan-tuan kata kau dah ni. Abang kat Abang Jubli yang duk panggil dah ni. Dak pun tuan-tuan duk pergi semayang Masjid Fahim, tengok saya jadi imam mufarakah tu. Pasal duk karut dah dia ni. Nampak tuan sekalian? Dia jadi fitnah. Benar tu. Kan? Kalau mimpi tidak akan fitnah, tapi kalau hak tak mimpi, inilah yang menjadi fitnah. Jadi maknanya perkataan abdun di sini memang terjadi dalam keadaan roh dan juga jasad. Okey, selesai tu. Dan dalam ayat ni juga, peristiwa ni juga banyak, walaupun satu sepotong ayat, tetapi banyak kesimpulan yang boleh kita tarik. Antara dia apa? Nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haruslah hati kita bersih. Bersih tu daripada mana? Minal masjidil haram. Daripada masjid. Soalan dia tu kan, pasal apa Tuhan tak ambil terus Nabi Muhammad? Terus selesai. Tak gaduh daripada masjid pergi ke masjid apa semua. Apa kena mengenai masjid ni? Tuan-tuan, masjid ni memberi peranan yang cukup besar kepada kita. Tuan-tuan sendiri pun masuk di Eco Resident ni, kalau surau ni tak hidup, tuan-tuan sekalian, agak-agak boleh nak kenal semua ni tak? Payah nak takat jiran kita dan kena kan, dia tu jiran saya, dia ni kena kerja tang ni. Tapi nak sembang panjang tu tak ada. Tapi bila mai ada surau, tempat masjid, tempat kita sujud ni tuan-tuan sekalian, dia boleh sembang panjang kan. Sagi habis, sagi Aisyah, sagi dan sembang nak balik sampai sendang sembang dan benda-benda tu dan. Maknanya masjid ni memang tempat bersatu, tempat menyucikan hati kita. Di masjid ni orang pun kalau orang nak berkawan, antara soalan yang orang tanya tuan-tuan sekalian, macam tuan-tuan ada anak perempuan, orang nak main Minang. Bila nak main Minang, orang pula kata, hak nak main budak, hak nak main Minang, anak haji ni, dia ni kaki masjid, Allah lapang boy. Kaki masjid no. Lainlah kalau dia tak, dia ni rajin pergi masjid tapi duk balas tabur masjid orang. Contoh aku tu lah, yang tu karut lah. Kan? Tapi kita seronok dengar masjid, tahu dah memang kaki semayang.
Nampak tuan sekalian? Allah Ta'ala sucikan macam tu. Jadi nak berjumpa Allah Ta'ala ni, hampir rumah aku dulu. Maksud dia macam tu. Kita nak mencari hidayah Allah, pergi rumah Allah Ta'ala dulu. Secara tak langsung, sebelum kita nak pergi rumah Allah Ta'ala, sudah pastilah kita akan melakukan amal ibadat dalam rumah Allah Ta'ala untuk nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dalam surah apa? Dalam surah Fatihah. Kan kita baca apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kan? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sebelum hang nak bertemu dengan Tuhan, sebelum hang nak minta apa-apa pada Tuhan, hang buat kerja dulu. Apa dia? Iaitulah beribadat kepada Allah. Sama juga tuan sekalian. Sebelum kita ni nak minta kat Tuhan macam-macam ni, bukan boleh minta terus macam tu. Yalah, Tuhan dia tak kira hang minta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata kalau hang tanya aku duduk dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab segala apa yang hamba minta. Betul. Tetapi kalau secara insan, secara hamba tu apa yang perlu kita buat? Ya, na'bud, kita ni menyembah Tuhan dulu, barulah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni, nak mai berjumpa, duduk di masjid dulu. Selesaikan ibadat dulu. Biar tahu macam mana tata cara nak menyembah Allah Ta'ala dulu. Barulah Allah Ta'ala sudi ataupun Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Tuan-tuan sekalian. Itu dia nak masukkan dalam ayat ni. Baik. Saya nak urai tentang masjid juga. Cerita bab masjid ni, rumah ibadat. Masjid ni sebagai tempat ibadat. Tak kira lah, musalla pun disebut sebagai masjid. Kita ni musalla ni, kita di negara kita lah ada. Kalau negara Arab apa semua, dia tak ada musalla apa semua, dia kira semua masjidnya. Tuan-tuan, tempat ibadat ni dalam bahasa Arab, ismul makan dia sebut. Dalam bahasa Arab, tempat ni dia nama dia ma'bad. Ma'bad dalam bahasa Arab. Bila sebut ma'bad dalam bahasa Arab, yang digunakan kepada kita masjid ini hanyalah satu daripada ibadat-ibadat yang kita buat dalam sembahyang. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah tempat sujud. Adakah masjid ni ataupun ibadat kita ni hanya sujud? Sedangkan ibadat kita ni banyak. Berdiri pun ibadat, betul tak dalam sembahyang kita? Kan sebelum dalam antara rukun-rukun sembahyang, berdiri tegak menghadap kiblat, berdiri. Kita baca Fatihah pun dalam keadaan qiyam. Kan? Itu ibadat. Kalaulah kita nak kata surau ataupun masjid ni adalah tempat kita berdiri, disebut sebagai maqam. Kan? Lepas tu rokok, tuan-tuan sekalian. Rokok dalam, kalau kita nak kata tempat kita rokok, di dalam bahasa Arab dia kata marka'. Marka'. Dia bukan mangka'. Mangka' tu rian. Sujud, duduk, tuan-tuan sekalian. Dalam sembahyang ada duduk tak? Ada duduk, betul tak betul? Kan kita duduk di antara dua sujud, kita duduk baca Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni, semua tu kita duduk baca yang tu. Yang tu kalau sujud, kalau duduk ni dalam bahasa Arab dia kata jilsah, dia kata jalasa, dalam keadaan duduk. Kalau dia disebut sebagai tempat adalah majlis. Maknanya nak pergi mana tu? Nak pergi majlis kan? Atau nak pergi semayang lah tu. Tapi pasal apa tak guna perkataan tu? Tak guna marka', tak guna maqam, tak guna majlis. Yang kita guna sujud. Pasal apa? Tuan-tuan, besar perkataan sujud tu. Sujud ni maksud dia persatuan satu. Yang ni disebutkan dalam Lisanul Arabi, Syekh Ibn Manzur menyebut, tuan-tuan sekalian. Sujud juga adalah tempat kesatuan satu. Bila mai tuan-tuan yang kata bersatu ni semua bersatu. Bersatu macam mana? Maknanya tuan-tuan duduk dan mengikut imam. Ada tak ada imam rokok, tuan-tuan dah pergi sujud awal. Rokok lama kan ni, dia pun sami Allah lima, dia sujud tu kan, bagi salam awal pada tu imam. Kita sakit perut, tu imam lagu duk baca doa panjang pula. Dia apa, Assalamualaikum warahmatullahi, duk tunggu subhanallah, tunggu imam pula kan. Imam pun Assalamualaikum kali-kali, awal bagi salam, dia tak larang nak tunggu lama tak boleh kalau tu. Tak ada, maknanya hang tidak bersatu. Masjid juga selain daripada tempat bersatu, tempat orang kata apa, tempat yang tidak ada sifat ananiah, sifat keakuan. Maknanya masjid ni bukan hak kita, surau ni bukan hak kita. Itu maksud dia, wa annal masajida lillah. Masjid ni, tempat sujud ni semua kepunyaan Allah Ta'ala. Jawatan kuasa ni siapa dia? Mereka ni hanyalah pentadbir masjid, bukan hak mereka. Sebab tu jawatan kuasa tak boleh buat surau ataupun masjid sebagai hak mereka. Tak boleh.
Marah orang tak bagi masuk lah. Itu bukan hak dia, tuan sekalian. Jadi maknanya tempat yang kata masjid ni adalah tempat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berhak masjid ni. Orang lain tak boleh. Dan tidak ada sifat keakuan, tidak ada sifat individualisme, tak ada dalam tu. Bila masuk ni tuan-tuan, semua orang kebersamaan. Apa maksud kebersamaan? Masuk pilah siapa pun tuan-tuan sekalian, semayang sujud di tempat yang sama dengan macam orang lain. Masuk sultan ke, kan, mana kita nak tahu kok TYT main kata kami nak rasmi, kau residen ni tak rasmi lagi surau ni. Kita apa kelang kabut duk fikir, TYT nak sujud tahu mana, tak apa bagi sujud atas meja kot. Ada ke tuan-tuan? Tak ada pasal hang TYT ke, hang menteri ke, hang sultan ke, hang apa ke, sujud di tempat tu imam sujud. Maknanya sama. Boleh tuan sekalian? Itu cerita dia. Jadi yang tu maksud kepada masjid ni kesatuan. Nabi nak abang apa dalam ayat ni, Allah Ta'ala nak ajak kepada kita, masjid inilah, mula daripada masjid inilah yang akan menumbuhkan kesatuan, yang akan menumbuhkan kebersamaan, yang akan menumbuhkan sifat-sifat tunduk dan hormat dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, tidak ada pangkat apa-apa tuan sekalian. Ustaz ke, siapa ke tuan-tuan, tak ada pangkat apa-apa, tinggal di luar. Pasal apa tuan sekalian? Kerana masjid adalah tempat tunduk patuh hormat. Dan inilah yang terjadi kepada iblis tuan sekalian. Waktu Allah Taala sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tuhan kata kepada malaikat, usjudu li Adam, hormatlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bakal duk hormat, illa iblis, melainkan iblis tak hormat. Aba wastakbara kana minal kafirin. Depa lah ada orang yang enggan, depa tak mau hormat. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan mai ke masjid, tuan-tuan mai ke surau, bawa apa yang ada pada diri tuan-tuan, tak nak boleh jadi elok masjid tu. Minta maaf sebutlah. Kan? Yang itulah yang kita duk pesan. Yang itulah yang kita terapkan di mana-mana masjid pun. Mai masuk semua sama ya. Dalam mesyuarat ke apa tuan sekalian, duduk dalam masjid semua sama tuan sekalian. Cuma jawatan kuasa tu kalau ada pengurusi apa semua, yang tu kita kena akul lah. Cuma masuk dalam ni tak ada. Hak depan ni hak ada pangkat, hak belakang tu tak apa ada pangkat. Yang mana hak masuk tak ada pangkat apa-apa semua pergi duduk ujung tu. Tak ada macam tu. Maknanya semua sama. Cuma dalam bab sembahyang yang tu dia ada pengecualian. Kan, contoh dia apa? Kalau tu imam, dia jadi imam, orang yang di belakang imam. Kalau dalam fiqh ni, dalam fiqh sebut apa? Carilah orang yang qari dan juga orang yang faqih. Apa maksud dia? Dia ni bacaan dia bagus dan dia juga orang yang reti. Faqih ni orang yang faham dalam bab-bab fiqh ni, duduk di belakang. Kita jangan duk buat benda tu, tuan-tuan sekalian. Tetapi pada zaman Nabi benda tu pernah jadi. Kan? Sahabat-sahabat tengok-tengok, yang akan duduk belakang Nabi siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Dia ni orang yang faqih. Kan? Tuan-tuan, kita jangan buat. Hatta dalam fiqh kita sendiri pun, kalau kita tengok belakang kita tu imam, pasal tu imam disunatkan dia kali dia tengok ke belakang. Kan? Istau ataupun dia kata sawu sufufakum rahimakumullah dia kali apa semua tu. Dan dialah yang sebut perkataan saf tu, dirikan saf, bukan tok bilai. Kita di sini jangan tok bilai. Sok, bukan sok. Tuan-tuan sekalian. Bunyi sok pula. Sok. Bukan tok bilai, tak ada sebut apa dia tu. Dan tok bilai itu dia perlu melihat kepada imam. Imam ni sebagai dhamin, sebagai jaminan untuk dia boleh tak boleh. Yang tu baru betul. Daripada segi imam makmum dia. Kan tok bilai pegang-pegang mic dia akan usah imam tu. Angkat kening, imam pun lagu duk gelek kepala. Orang Penang, tuan sekalian, dia mau kepala lagu tu kira baru dia Allahu akbar. Dah. Ni kita macam mana duk jadi? Di Residen saya tak ada ikut tempat lain jadi. Tok imam baru duk tungkat mutu tang ni Allahu akbar. Tak kelang kabut lari kawan tu mai. Kan? Allahu akbar tak boleh. Kita kena tunggu imam dulu. Itu. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kita tahu masjid yang dihormati. Kan? Dan seterusnya ilal Masjidil Aqsa. Pasal apa pergi ke Masjidil Aqsa? Aqsa ni maksud dia jauh, tuan sekalian, jauh, masjid yang jauh. Dalam ayat ni juga nak menyatakan kepada kita bahawasanya Al-Aqsa juga merupakan bumi Islam. Dan Al-Aqsa adalah tempat kiblat mula-mula umat Islam sebelum fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sebelum kita mengalihkan kiblat kita ke Masjidil Haram, jangan lupa di Al-Aqsa ni.
Dan Al-Aqsa ni juga di antara tempat tuan-tuan sekalian yang akan orang kata apa, akan datang tentera-tentera Islam akan kembali gemilang di antara dia Al-Aqsa. Jangan kita lupa. Tapi hari ni tuan-tuan sekalian seolah-olah cerita tentang Palestin makin lama makin merudum lah. Betul tak betul? Jarang kita dengar lah cerita tentang Palestin. Kita duk dengar, duk nampak dengan dalam, yalah kita pun di Malaysia kalut dengan COVID dulu ni, dengan SOP surau. Tu tak nampak Al-Aqsa tengah ni. Kan kalut dengan dengan vaksin lah apalah. Lah duk kalut duk marah kat menteri pula kan. Kalut kita ni, kalut dengan PRN Johor lah apa bagai. Jadi Al-Aqsa kita tak nampak tuan sekalian. Kan cerita tu. Baik. Jadi pergilah ke Al-Aqsa. Dalam Al-Aqsa juga di antara dia bila Nabi SAW Nabi sampai di situ, Nabi solat bersama dengan para anbiya dulu dan juga malaikat apa semua tu. Kan di antara dia malaikat Malik yang disebut dalam hadis. Kan Nabi tunjuk Jibril tunjuk kepada Nabi SAW, malaikat Malik bagi salam kepada dia. Fasallama ila Nabi, assalamualaikum. Lepas tu Nabi tengok dia muka masam tuan-tuan sekalian. Nabi tanya kepada Jibril, Jibril, siapa dia ni? Jibril kata, hadza Malik sahibun nar. Dia ni adalah Malik, dia ni adalah penjaga api neraka. Maknanya ada dalam Masjidil Aqsa tu. Kan Nabi kata dia tak pernah senyum kat orang kah? Jibril kata memang waktu dia dijadikan tak pernah senyum kat orang tu. Kan kalau dia senyum kepada kamu juga dia akan senyum. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita jenis tak senyum kat orang, mungkin ada adik-beradik malaikat Malik lah kot. Kan ada pun ada adik-beradik Haji Malik. Kan selalunya Haji Malik ni muka mana? Contoh betul lah. Nabi pun semayang. Bila Nabi tuan-tuan waktu nak semayang tu, Jibril tolak Nabi SAW menjadi imam. Soalan kita akan tanya, ustaz, waktu tu dia semayang macam mana? Itu soalan dia tu. Sebab kefarduan semayang tak ambil lagi. Dan semayang di saat itu adalah mengikut syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan? Macam mana? Tidak diperincikan dalam hadis. Adakah ada rokok? Sebab tuan-tuan sekalian, yang kata as-salah ni, kalau daripada segi tasbihnya para malaikat, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala berdiri saja, mereka beribadat kepada Allah. Ada malaikat yang rokok saja, ibadul mukramun, malaikat ni adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kan? Ada yang sujud saja tuan sekalian. Rupanya bila kita kaji, sama ada dalam kitab Qaulul Tam ke, dalam Muniyatul Musalli ke, dalam kitab-kitab bab semayang tuan sekalian, semayang hak kita buat ni adalah gabungan di antara syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Ada Nabi yang dulu dia cara dia pos semayang berdiri tuan-tuan sekalian. Kan kita kalau boleh berdiri ya syok semayang tu dah. Tak puas hati juga. Kan ada di kalangan para Nabi yang terdahulu semayang dia kira sujud saja. Ada Nabi dulu semayang dia kira rokok saja. Ada syariat Nabi dulu semayang dia kira duduk saja tuan-tuan sekalian. Ada. Jadi itu adalah gabungan di antara syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan itulah yang kita buat sampai sekarang. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hangpa semayang macam mana hangpa tengok aku semayang. Baik. Di situ Nabi menjadi imam. Maka hikmah kita nak ambil apa tuan-tuan sekalian, bila Nabi menjadi imam menyatakan bahawa syariat Nabi-Nabi yang terdahulu dihazafkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada dah istilah Nabi-Nabi dulu, ajaran-ajaran mereka, syariat mereka tu dah tak terpakai dah. Yang terpakai apa dia? Syariat baginda Nabi SAW. Hatta Nabi Isa sendiri. Tuan-tuan tahu kisah Nabi Isa kan? Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di mana bila akan berlaku asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda berlakunya kiamat yang besar nanti, turunnya Nabi Isa Al-Masih. Bila turun Nabi Isa, soalan yang akan kita tanya, Nabi Isa tu dia nak ikut Nabi Muhammad ke dia nak pakai syariat dia kepada Bani Israel waktu tu? Maka dia juga akan mengikut syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal syariat dia telah dihazafkan oleh Allah Taala. Tu pun tuan-tuan, bila kita duk cerita macam ni, ada juga pok-pok yang menggunakan, yang mengataskan nama Milah Ibrahim. Tuan-tuan pernah dengar Milah Ibrahim? Dulu ada satu ajaran dulu, Milah Ibrahim duk jadi kat Pahang dulu ni. Kan, yang mana Tuhan depa tu Tuhan Harun. Mengenai Tuhan Harun, kan, Tuhan Harun duduk atas kerusi tu sekalian. Tuhan pun sakit. Kan, cerita dia macam tu. Apa orang kata apa di antara argumentasi dalil-dalil depa ni? Apa dakwah depa? Milah Ibrahim tu diambil daripada perkataan agama Ibrahim. Depa habaq apa? Kami buat agama Ibrahim ni pasal apa? Waktu Nabi Allah Ibrahim diwafatkan oleh Allah Ta'ala, waktu tu masih ada lagi ajaran-ajaran dia yang tidak selesai. Kan? Masih ada lagi ajaran dia yang tidak selesai. Bila tak selesai itulah yang kami nak selesaikan pada waktu Nabi SAW ni. Nak selesaikan waktu tu. Waktu sekarang ni.
Jadi tuan-tuan, dengan fakta yang kita bagikan kepada yang kita faham malam ni lah, maknanya agama Nabi hak dulu tak selesai ke, tidak ada lagi syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang kita ikut adalah syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan sekalian? Okey, dekat tu. Lepas tu pula, allazi barakna haulahu, yang telah kami berkati di sekitarnya, iaitulah di Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Sana memang disebut sebagai tempat yang barakah. Tempat yang barakah. Cuma yang menjadi kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian, bila kita nak pergi ke sana, kata alhamdulillah ustaz, kami dah dapat dah visa lah, boleh pergi umrah apa semua ni, alhamdulillah. Saya lah ni kira duk jaga, tak mau takut-takut lagi terlepas cakap di sana apa semua. Ini tuan-tuan sekalian, benda ni saya nak pesan agak ni. Di Mekah ni baca Quran, bersedekah, cakap benda pelik-pelik. Tak, betul tak tuan sekalian? Dia jaga ni. Orang pula abang hang jaga elok-elok, hang jangan duk tegur orang pelik-pelik. Kan nampak orang orang ya ada di sana kalau tuan-tuan pergi. Kan? Ada saja orang duk minta sedekah ni ada. Kadang-kadang kita tengok tuan sekalian, dia duk tunjuk tangan, kata tangan dia tu kudung tuan sekalian. Kita pun bagi-bagi kat dia jalan-jalan kali-kali, dia bawa keluar tangan. Tak kudung pun, pemohong kita. Tapi bila pemohong tu orang pesan kita, jangan duk kata dia pemohong, tak dia ni malaikat ke apa. Malaikat pula kita pergi bak macam tu. Dan pasal nak benda ni? Pi sana ni jaga, baguslah pak. Balik-balik main tuan-tuan sekalian. Tak ada nak turun bayar lepas dalam kapal terbang maki pramugari dah. Pasal apa macam tu? Pasal kita meletakkan ni yang kata barakah ni. Memang di sana tempat barakah. Bila di sana tempat barakah, kita duk fikir di sana saja tak boleh buat jahat. Tapi kita balik main ke Malaysia ni boleh buat jahat serupa tu Yang ni masalah kita ni. Kalau di sana pun tak boleh buat jahat, di sini pun tak boleh buat jahat juga. Sebab apa? Allah Ta'ala bukan ada di sana ya. Di sini pun Tuhan ada, tuan sekalian. Macamlah kita meletakkan ni dalam masjid ni, jangan cakap benda pelik-pelik. Lepas tu nak cakap benda pelik, tak apa, kita keluar masjid kita makilah orang. Oh pula. Tentang puasa nak benda ni? Bulan puasa pun macam tu jugalah. Tengah duk puasa ni memang Nabi kata, bila orang mai kepada kamu, hadis riwayat Imam Bukhari, orang mai kata kat kamu, mai maki kat kamu tu, inni saim. Nabi kata, habaq kat dia kata, aku puasa. Maksud dia apa? Duk maki kita. Orang kata tu dia duk maki, awak tak lawan balik, tak boleh, aku puasa. Betul nak maki dia bila? Satgi aku buka puasa, aku maki. No tak nak? Itu, ni nak abang tu, barakah tu. Maksud dia, pi sana tuan-tuan sekalian, sana pun kita jaga, sini pun kita jaga. Boleh nak? Kira apa dah ni? 8.59 kat 9 aku. Nah, tak apa, sikit lagi. Baik. Jadi nak abang tempat barakah tu di sana. Memanglah doa apa semua di sana. Tuan-tuan sekalian, mustajabnya doa. Dan kita di sini pun ada tempat mustajabnya doa juga. Kan dalam semayang kita, lepas kita buat benda baik, lepas kita bersedekah, kan. Jadi ulama kata apa? Mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semayang kita betul-betul sekalian, ada dua tempat dalam semayang. Dan semayang tu sendiri adalah ad-doa. As-salatu lughatan ad-doa. Semayang daripada segi bahasa berdoa. Dalam semayang sendiri pun disunatkan bagi kita perbanyakkanlah doa. Antara dia tempat sujud bagi banyak doa. Kan dalam kitab fiqh Imam Syafi'i dia sebut dia kata sujud yang terakhir kita. Sujud terakhir tu sujud bagi lama sikit kalau nak baca doa panjang. Tu pun kena maklum kepada makmum. Dan sekalian habang kepada makmum. Kata satgi sujudlah kita sujud lama sikit, takut satgi ada makmum protes. Kalau ada makmum protes tak boleh. Kan kita bagus punya duk baca doa macam-macam duk karang daripada rumah duk main tuan sekalian. Kawan hak belakang tu apa enggak dah, aku dah sakit perut ni. Berak lah aku ni sakit, berak lah. Lah kali dia pun mengkit gitu lah. Jaga elok tuan sekalian. Waktu sujud kan. Jadi berdoa. Tak kiralah sujud-sujud yang mana pun. Pasal Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu ila Allah azza wa jalla fa huwa sajidu fa aktsirud doa. Nabi kata akrabnya Allah Taala dengan hamba ketika mana waktu sujud, maka perbanyakkanlah doa waktu kamu sujud tu. Bacalah doa tuan sekalian. Dan tempat yang kedua yang disarankan dan menjadi sunnah baginda Nabi adalah selepas daripada tahiyyat akhir, sebelum daripada bagi salam. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ada orang baca doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma qaddamta wa ma akharta wa ma asrata wa ma alanta. Silakan, itu pun doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan. Baik. Lepas itu pula
linuriyahu. Apa maksud linuriyahu? Kami nak tunjuk kepada Nabi. Kan? Ada ulama yang membahaskan sebenarnya linuriyahu tu bukan untuk nak ru'yah kepada Nabi, untuk bukan nak tunjuk kepada Nabi, tetapi lebih kepada litasliyah. Litasliyah ni apa? Menghiburkan hati Nabi SAW. Pasal apa Isra' Mi'raj tu terjadi pada Nabi? Antara dia, tuan-tuan sekalian, antara objektif utama selain daripada semayang, menghiburkan hati Nabi yang ketika itu bersedih. Sebab tahun sebelum daripada tu disebut sebagai Am Al-Huzni, iaitulah tahun kesedihan. Tuan-tuan, yang ni pun tuan-tuan kena baca elok-elok ni, Huzni dan juga Husni. Jaga elok. Husni ni benda baik. Huzni ni zai, dia bukan sin. Huzni ni maknanya sedih. Tuan-tuan dapat anak, tuan sekalian, dapat anak kembar ni, dia pun main kuliah agak kita malam ni. Dia kata, aku dengar ustaz sebut Huzni dan Husni. Tak apa, kita bawa dua-dua anak kembar. Kan, Huzni, Husni. Hak Husni ni kira duk gelak sepanjang hidup dia. Hak Huzni ni kira duk teriak dia. Pasal apa? Pasal duk sedih. Hazan, kan kita minta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Hazan tu maksud dia apa? Sedih. Nabi sedih ni tuan-tuan pasal apa? 4 faktor Nabi sedih. Yang pertama, Abu Talib mati. Abu Talib meninggal. Siapa Abu Talib? Pak menakan Nabi. Dia tidak Islam, tuan-tuan sekalian. Yang tu yang Nabi cukup galan. Ada 2 benda yang Nabi cukup galan. Ketika mana matinya Abu Talib. Abu Talib pasal apa yang Nabi galak ni? Pasal Abu Talib lah yang bawa Nabi. Abu Talib jaga Nabi. Setelah Abdul Muttalib, iaitulah Syaibah, Tok Wan dia tu meninggal, dia bagi kepada Abu Talib. Abu Talib jaga, lebih pada anak dia lagi. Tuan sekalian, jaga. Sampai ada pembesar-pembesar Quraisy waktu tu tak berani nak kacau Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Abu Talib duduk ada di belakang. Tok ayah besarnya duduk ada. Tiba-tiba tok ayah ni meninggal, tuan-tuan sekalian. Bila meninggal, yang pertama, dia ni lah banyak tolong Islam. Dia banyak tolong Nabi SAW. Tapi sayangnya meninggal dia tu tak masuk Islam. Allah cukup galat, tuan-tuan sekalian. Kita pun kalau ada kawan lah seorang, ada kawan, dia ni baik dengan kita ni, kawan ni, dia baik, tuan sekalian, cerita dia dalam bab Islam ni dia tahu habis-habis semua. Kan, kita pergi jumpa dia di tempat kerja kan, dia kata, oh ni bulan Rejab mah bos, dia kata kita, bulan Rejab, oh bulan Rejab Isra' Mi'raj kah? Wih, dia tahu Isra' Mi'raj walaupun dia bukan Islam. Kan, saya teringat ada satu video, dan dulu pun Ustaz Samsuri pun pernah cerita tu, ada sahabat dia di Kulim, tuan sekalian, yang dia ni orang India. Kan, dia cerita bab sahabat dia ni, orang pergi habang kat dia, kata ni, dia ni apa nama ustaz, bukan takat boleh boleh baca Jawi, dan dia ni Quran pun boleh baca. Jadi Ustaz Samsuri pun dia pun terkesima lah dengar macam tu. Jadi pergi lah jumpa sahabat ni, tanya dia betul ke boleh? Dia tak betul ustaz, dia tak. Sebab di Kulim tu rumah saya satu tu ya, dia kata rumah orang India, lain semua orang Melayu. Kira pergi mengaji pun, pergi mengaji sekali. Bos selepang tu sekalian kem pelekat tu, pergi mengaji sekali lah. Tok guru pun tak tahu kata kawan ni pun India. Kira duk mengaji Muqaddam, tuan sekalian. Mengaji Muqaddam. Sampai dia pun kena rotan sekali, Muqaddam apa semua. Jawi pun dia boleh baca, Quran pun dia boleh baca, tuan sekalian. Hatta dalam ucapan dia pun dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita Bismillah pun kadang-kadang tak betul kan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Last sekali ending daripada ucapan dia pun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum. Tak terkejut ke kita tuan sekalian dapat kawan hak macam ni? Kan, Ustaz Zamzuri kata apa, dia dia pun shake hand dengan kawan ni, shake hand tarik, kata asyhadu Allah, dia pun tarik Allah. Awak ni hang tak mau sebut ni pasal aku nak berkawan dengan hang, bukan dekat atas dunia ni, sampai akhirat aku nak kawan dengan hang. Dia kata apa tak? Hidayah tak dapat lagi. Tuan-tuan nampak tak? Subhanallah. Nampak galat kalau hak jenis macam ni, tuan-tuan. Kita tengok-tengok dia ni, dia tahu pergi habis semua dah. Tapi kami pada seorang sahabat MVOG punya orang, tuan sekalian, apa nama Northern versus Honest Group ni. Dalam grup kami ni ada satu saya baru ni kami pergi ke Pahang, lepas tu kami duk perkenal diri lah. Ada satu dia ni Cina, saya duk ingatkan dia ni Islam. Kita tengok dia ni mualaf ni, nampak dengan rambut ni kira rambut belah tepi lah, rambut tu kau tepi ni tak ada apa, kau atas apa semua kan. Cakap ni macam Melayu sebiji. Saya kata dia ni mualaf kot. Bila cek tengok bukan dia, tuan-tuan sekalian. Tak pernah masuk Islam pun. Tapi sembang ke Islam ni lebih pada orang Islam ke. Kami pula tidur di masjid waktu tu, di di Pahang tu, kampung Sekara, kami tidur di masjid tu. Kan? Dia pun tidur sekali di masjid. Siapa main kita?
Sekali orang mangkit subuh, dia pun mangkit. Tuan sekalian. Dia mangkit tapi tak sembahyang subuh lah. Kalau sembahyang subuh lagi pelik lah kami ni. Kan? Tapi sembang ke Islam tu. Lepas tu sajalah kawan-kawan kita ni, Ustaz Malik pun katanya, Ustaz Malik dia pun tak. Saja duk pancing-pancing lah. Kata hang ni dah semua Islam pun hang dah tahu dah apa semua ni. Ada adik-beradik dia yang masuk Islam. Hang ni bila lagi? Dia jawab mudah. Hidayah tak dapat lagi. Tak boleh kata apa. Tu nampak lah. Tiba-tiba lah. Dengar. Dia meninggal, tuan-tuan sekalian. Galat tak galat kita sebagai kawan ni? Allah, hang dah tahu semua dah, semayang, ambil ayat semayang, hang tahu semua dah. Tiba-tiba hang tak masuk Islam, galat sangat. Nabi dia galat tentulah tuan-tuan sekalian, pak menekan dia ni. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, kan, waktu sakaratnya yang kata pak menekan Nabi ni. Nabi pergi kat dia, Nabi kata apa? Ay ammi, wahai pakcikku, dia kata, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimah ni lah yang akan kau gunakan di sisi Allah Ta'ala. Maknanya Tuhan akan selamatkan kamu. Tapi waktu tu tuan-tuan sekalian, ada Abu Jahal dan juga Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dua ada tang tu, dua orang ni dua datang ni. Kan bila Nabi Muhammad cuba nak kata nak dakwah kepada pak menakan dia tu, depa pula kata kepada Abu Talib. Depa kata, ya Abu Talib, at-targhabu an millata Abdi Muttalib. Dia kata Abu Talib, depa panggil late nak waktu tu bahasa kita ni. Late. Tak usah duk fikir sangat late nak masuk agama kita ni, agama nenek moyang agama Abdul Muttalib tu elok dah. Kan? Hang pun bagus dah, tak ada masalah Tak usah duk ikutlah agama Muhammad ni. Menyebabkan tuan-tuan, Abu Talib dia pun geleng kepala dan juga dia tak masuk Islam. Nabi Muhammad bersedih sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Sampai dia kata apa? La astaghfiranna lak, aku akan minta ampun kepada engkau, malam unha anhu, selagi mana benda tu tidak ditegah kepada aku. Bila Nabi SAW sebut macam tu, Allah Ta'ala buat turun dalam surah Al-Qasas ayat 56. Apa Tuhan tegur Nabi SAW? Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Tuhan kata apa? Maka lin nabi, tidak sepatutnya bagi satu orang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, hampa pi minta keampunan kepada orang yang musyrik. Makna dia apa? Abu Talib dia mensyirikkan, dia musyrik kepada Allah Taala, jadi tak boleh minta keampunan kepada dia. So macam mana ustaz kita nak boleh buat macam mana? Kalau lah kita ada pak yang tak masuk Islam, kita nak buat macam mana? Kita hanya boleh minta hidayah Tuhan bagi kat dia. Jangan kita astaghfirullahalazim, ya Allah ampunilah pak aku, ya Allah ampunilah pak. Tak boleh. Cuma ya Allah, Allahummahdi, kita ya Allah bagilah hidayah kepada dia, bagilah hidayah. Yang tu tak apa. Boleh tuan sekalian Boleh sikit lagi. Tuan-tuan dah duduk kuliah sampai berapa ni? Saya rasa sini jenis co-resident dengan suasana suram ni lain awal. Betul tak? Ni lajak lagu ni pakai lah ni. Betul tak? Sikit lagi benda pun ceramah kan. Bang Jubri pun duk hambat saya apa tahun kan. Takkan nak main nak cakap sahnya. Baik tuan sekalian. Seterusnya saya nak sebut tentang hikmah-hikmah ni. Selain daripada pak menakam meninggal satu. Ghalat yang kedua ni pasal apa tuan-tuan? Pasal yang akan menggantikan tempat Abu Talib siapa dia? Abu Jahal. Yang ni yang paling takut ni. Tak apalah Abu Talib meninggal lah. Hak nak ganti take over tempat dia tu siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia tak ada kompromi dengan orang Islam. Dan Abu Jahal ni gelaran yang Nabi bagi kepada dia. Nama dia adalah Umar ibnu Hisham, Abu Jahal ni. Dan dia dikenali di kalangan pembesar-pembesar Quraisy adalah Abul Hakam. Hakam ni makna dia hikmah, orang yang cerdik. Bapa kepada cerdik. Pasal apa cerdik tuan-tuan sekalian? Umur belasan tahun dia telah terpilih menjadi ahli parlimen Mekah waktu tu. Tu bahasa saya lah tu, ahli parlimen Mekah tu. Pasal apa? Pasal dia boleh duduk masuk dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah ni parlimen Mekah waktu tu. Yang parlimen Mekah di antara syarat nak jadi ahli parlimen tu 40 tahun ke atas. Waktu tu umur Abu Jahal baru berapa belas tahun dia. Dia boleh masuk dalam parlimen tu duk berbahas tuan-tuan sekalian tentang apa duk jadi kat Mekah ni. Nanti orang haji main apa semua, siapa nak jaga makan minum depa, lepas tu siapa nak jaga penginapan depa. Waktu tu dah ada yang kata sistem-sistem di Mekah tu. Abu Jahal ni salah seorang daripada ahli parlimen Mekah. Tapi parti apa saya tak tahulah. Nampak tuan? Cerdik. Umur belasan tahun. Kita pun tuan-tuan, kalaulah jawatan kuasa surau eco resident,
Umur 15 tahun, tuan-tuan sekalian. Adakah tu ambil tuan? Ambil dia boleh bercakap dalam tu pula kena penyepak lah tu. Hang budak ambil balik wang. Bagi kami yang orang tua-tua ni dah. Kan? Cerdik yang kata Abul Hakam ni. Tapi pasal apa Nabi SAW kata dia Abu Jahal. Pasal apa? Pasal apa dia jahil? Pasal kerana dengan kecerdikan dia tu menyebabkan dia lawan Islam, lawan betul-betul tuan-tuan sekalian, sehinggakan dia sanggup membunuh orang-orang yang lemah demi nak menjahanamkan Islam. Kan? Dia pergi bunuh Sumayyah, tuan-tuan dengar cerita Sumayyah. Dia pergi bunuh Yasir, pak kepada Ammar bin Yasir. Dia suruh orang-orang seksa umat-umat Islam waktu tu, di antara dia Bilal bin Rabah kena seksa, dan dialah yang buat manifesto kerajaan waktu tu, tuan sekalian, iaitulah mengadakan PKPD kepada orang Islam. Waktu tu dah PKPD kan, sekatan ekonomi, bahasa kita lah kan, sekatan ekonomi, sehingga kan orang Islam waktu tu ada duit tapi tak boleh nak beli makanan. Ada di kalangan sahabat Nabi dalam kitab Hayatul Muhammad, Husin Haikal sebut apa? Di kalangan sahabat Nabi sampai pecah bibir mulut tuan sekalian, duk pergi makan, tak tahan sangat pergi makan daun-daun kayu hak kering ni. Waktu tu sekatan ekonomi. Dan zaman Abu Jahal lah memang Islam kena tindak, kena betul-betul tuan-tuan sekalian. Hatta ketika mana baginda Nabi SAW waktu tu, Abu Talib meninggal waktu tu, Nabi pi sujud di Kaabah, Nabi beribadat di Kaabah. Ketika mana Nabi sujud di Kaabah, tiba-tiba Abu Jahal ni duk ada. Lepas tu di antara orang lain Uqbah bin Abi Mu'aid, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, depa ni pakai duk tengok Nabi Muhammad duk sujud depan Kaabah tu. Waktu tu Abu Talib meninggal dah. Depa tengok tu, tiba-tiba Uqbah ibnu Abi Mu'aid, dia buat main satu kampit salah jazur, satu kampit yang dalam kampit tu ada dengan tai unta, dengan perut unta yang busuk, dengan najis unta apa semua tu, dia pi buang di atas badan Nabi SAW tengah duduk sujud tu. Sebelum tu tak pernah berlaku pun. Orang nak main, nak buat, nak penayang Nabi, nak jentik Nabi pun, Abu Talib duk ada kat belakang. Hampa jangan buat pasal aku duk ada. Dan mereka pun tak wani buat pasal tu ayah besar duk ada belakang dia. Tapi bila tu ayah ni dah meninggal, tuan-tuan sekalian, mereka buat macam tu kat atas Nabi. Lepas tu Abu Jahal apa semua duduk di belakang, dia pakai duduk gelak. Ketika mana Nabi SAW sedang duduk sujud depan Kaabah, lepas tu dia buang dengan najis-najis unta dalam salah jazur, iaitu najis-najis unta tu. Sahabat Nabi waktu tu tengok tuan-tuan sekalian menangis, dia tak mampu untuk nak halang. Pasal apa? Pasal dia tengok apa jadi kepada Sumayyah, apa jadi kepada Yasir, apa jadi kepada Ammar, apa jadi kepada Bilal bin Rabah. Dia duduk tengok, dia tak mampu tuan sekalian. Lah kali dia pergi panggil Fatimah. Wada'at Fatimah kan. Faja'at Fatimah fa akhadhathu an zahrihi. Fatimah mai-mai tuan-tuan tak cakap banyak sambil ayak mata duk berlinangan, ayak mata duk teriak ni. Buang tai unta lah, apa perut unta duk ada atas belakang Nabi. Wada'at ma'ala man sana, sambil duk marah, apalah hangpa buat dekat pak aku ni bukan buat apa pun kat hangpa, bukan kata apa pun kat hangpa, bukan duk penayang hangpa, sambil duk hinggap macam tu tuan sekalian. Nabi waktu tu menitihkan ayak mata. Nabi tak panggung kepala. Ketika mana Uqbah bin Abi Mu'aid tuang atas belakang tu, Nabi tetap sujud tu sekalian. Nabi tak angkat kepala. Lepas daripada Fatimah buanglah farafa'an Nabi. Barulah Nabi angkat. Nabi panggung kepala. Nabi mengangkat tangan. Nabi baca apa? Nabi kata, Allahumma alaika al-mala'a min Quraisy. Nabi sebut nama satu-satu. Ya Allah, hancurkan pembesar-pembesar Quraisy ini. Nabi sebut satu-satu, antara dia Abu Jahal ibnu Hisham, wa Utbah bin Rabi'ah, wa Uqbah ibnu Abi Mu'ais, wa Syaibah ibnu Abi Rabi'ah, wa Umayyah ibnu Khalaf. Kata Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia kata setiap nama-nama yang disebut oleh Nabi SAW, falaqad ra'aituhum qutilu yauma badrin, aku nampak mereka tu semua terbunuh ketika mana dalam peperangan Badar. Hak Nabi sebut nama satu-satu tu, aku nampak mereka terbunuh dalam peperangan Badar. Abu Jahal pun terbunuh dalam peperangan Badar. Dan dia kata apa? Dia kata bila terbunuh, fa'alqu fi bi'rin ghaira anna Umayyah au Ubayyah. Dia kata, aku nampak bila mereka terbunuh tu, pok-pok kafir musyrikin waktu ni, mereka bukan pergi ambil, bawa balik, pergi mandi ke apa ke tak. Mereka pakai duk tunjai dengan kaki, korek-korek tang tu, mereka tunjai dengan kaki, lempak masuk dalam lubang tu ya. Lepas tu tanam. Kecuali Umayyah ataupun Ubayyah.
Ubay, dua seorang ni, dia ni lah yang depa tak boleh nak kambuh. Pasal apa? Taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Depa tak boleh nak kambuh dia. Pasal depa tak jumpa tangan dia, tak jumpa kaki dia. Muka dengan kepala depa jumpa. Kan? Tapi cari mana ada kaki dia ni, duduk cari lagu tu, biar pergi kat dia. Tuan-tuan, lain kali hak tu dimamah dengan matahari apa semua jadi tanah lagu tu ya. Dia nak abang penyiksaan, nak abang kata penghinaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang hina kekasih dia. Dan benda ni jadi waktu bila? Waktu Abu Jahal lah. Allahu Akbar. Yang tu yang Nabi galak sangat-sangat. Lepas tu tuan-tuan sekalian, sedih pasal apa lagi ni? Sedih yang kedua pasal Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dia meninggal. Isteri meninggal. Tuan-tuan, kita kalau bergaduh dengan bini pun, betul tak betul? Bergaduh dengan bini pun tuan-tuan sekalian, nak mai sembahyang maghrib, tiba-tiba jadi sembahyang tarawih. Betul tak betul? Gaduh sembahyang maghrib elok-elok, tapi otak tu, Allah, aku bergaduh dengan bini tadi, bergaduh sakan. Yang tu baru bergaduh, dengar-dengar kata bini meninggal pula. Hak mana nak dapat dia tu? Susah satu. Yang kedua nak jaga dia pun bayar. Yang ketiga dia saja yang faham tentang diri kita. Kan kita dengan kawan-kawan pun tak faham, tuan sekalian. Kawan-kawan pun dia bukan kenal kita semua. Pasal itu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana ada seorang sahabat nak pergi mengadu kepada dia. Kan Sayyidina Umar kan, dia ada seorang sahabat ni, bini dia ni kira duk hingat kat dia. Dia pun kata tak boleh aku nak mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin. Pipi habang baru nak sampai ke rumah, tiba-tiba dia dengar di rumah Sayyidina Umar pun bini dia pun duk hingat kat dia. Dia kata dia 2 kali 5 dia pun kena patah balik. Umar tengok Umar panggil dia, meh, pasal apa ni? Tak, saya nak abang atas bini saya ni, dia duk hingat di rumah apa semua. Bila saya meh tengoklah bini khalifah pun lebih kurang kata, kan? Geng GTV kan, geng tekuk bini apa dia panggil lah ni. Kan? Dia kata Umar kata apa? Depa ni orang perempuan. Kadang-kadang dengan hingat depa ni, itulah yang menghilangkan keletihan yang ada pada diri depa. Umar kata macam tu, tuan sekalian. Dan sehingga kan Umar dalam sebuah kata-kata dia, dalam asar dia kata apa? Yang akan kenal kita walaupun kita di mata orang ni hebat, hang pemimpin ke, hang tok guru ke, hang orang alim ke, hang siapa-siapa lah, hang pahlawan besar ke, orang tengok orang kagum, tuan-tuan sekalian. Yang tahu betul-betul kita ni siapa? Bini kita di rumah. Tidak dia sekalian. Tuan-tuan tengok saya ni, oh tak ustaz duk mai bagi kuliah apa semua ni, kira okey sana. Bagus aku. Bagus tu. Tuan-tuan telefon bini saya tengok. Telefon, Assalamualaikum, nak tanya ni Ustaz Luqman ni nampak macam bagus ni. Dia di rumah lagu mana? Dia bunyi tak telefon tu. Tahu dah, dia rumah pun karut juga. Contoh lagu tu lah tuan sekalian. Kan? Jadi bini kita yang tahu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Betul tak tuan sekalian? Dah dia tahu dah tang mana sifat kita, macam mana peranguihnya kita, macam mana apa yang kita tak suka, apa yang kita suka, dia tahu. Tiba-tiba meninggal. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, yang tu tak kisah lagi. Yang Nabi SAW ni pasal apa? Kerana Nabi Khadijah lah wanita yang pertama yang mempercayai kerasulan baginda Nabi SAW. Bini kita pun tuan-tuan sekalian susah. Contoh lah, yang ni sajalah saya buat contoh. Benda ni tak masuk akal pun. Tuan-tuan saya nak balik-balik rumah, tiba-tiba tuan sekalian, apa jadi kat Nabi? Kita cerita jadi kat Nabi, saya cuba compare dengan apa nak jadi kat kita. Nabi ni tuan-tuan sekalian, waktu Nabi duduk dalam Gua Hira, kan tiba-tiba Jibril mai. Jibril peluk dia, "Iqra ya Muhammad." Dia kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak tahu nak baca apa. Itu "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apa semua. Jibril kata kepada Muhammad, "Engkau telah diangkat menjadi rasul." Itulah zaman bi'sah Nabi, kerasulan Nabi, diangkat menjadi rasul. Nabi pun turun, takut tuan-tuan sekalian, takut pasal apa? Pasal jumpa Jibril tadi ni. Turun tuan-tuan sekalian, pi balik-balik rumah, ketuk-ketuk pintu apa semua, buka-buka pintu. Khadijah kata, "Pasal apa ni?" "Zammilu ni." Dia kata, "Selimutlah aku." Khadijah pun selimut. Dia habaq kata, "Tadi aku jumpa Jibril jumpa namus." Dia kata, "Tadi aku jumpa namus." Namus ni lah yang mai habaq kepada aku, kata aku jadi pemimpin ataupun menjadi rasul kepada seluruh alam ni. Tuan-tuan, Khadijah tak kata apa pun. Dia kata, "Sadaqta, betul. Aku percaya kepada kamu wahai Muhammad. Aku percaya, aku beriman kepada kamu." Tuan-tuan nampak tak? Waktu tu orang pakat duk kata kepada Nabi Muhammad. Orang kata dia ni gila. Khadijah pun dengar, adik-beradik pun duk kata, macam mana dengan apa laki Kak Jah, dia panggil Kak Jah kat waktu tu kan. Macam mana kaki Kak Jah dengar kata dia gila nak jadi nabi lah apa bagai apa semua ni tuan-tuan. Benda tu duk main, dakyah tu duk main dalam kepala dia tu. Tiba-tiba malam tu dia kata, sungguh dia kata, aku adalah rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Khadijah pun dia tak ada langsung keraguan dalam diri dia, terus beriman. Dia kata nanti kita pergi jumpa Buhairah, kita pergi jumpa Ahlul Kitab, nak tanya tentang namus ni. Sebab benda ni pernah terjadi kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tuan nampak tak? Kita lah contoh dia balik daripada masjid ni malam ni. Lagi kena hujan sikit lebih kurang, duk sejuk lagu tu, buka pintu. Lekas selimut aku, kata. Bini pula lagu selimut. Pasal apa? Dah aku tadi sebelum aku nak sampai tadi ada satu orang tua mana kan dengan pakai sorban putih, jubah putih, janggut putih. Dia peluk aku, dia kata ni nak abang kat hang. Tuhan sudah lantik hang menjadi nabi eco resident, dia tahu tu. Nampak tak? Balik tuan-tuan abang dia. Kan? Kata aku Tuhan lantik aku jadi nabi eco resident. Dia lagu duk tengok lagu tu, dia kata tak apa abang minum air masak bagi perhabis apa semua. Dia pun telefon anak-anak langsung apa main ambil mak apa lah ni. Pasal apa sat aku kena tikam dengan pak apa cuma ya kata ni. Dia aku duk lorat dah, ubat tak makan. Tuan. Kan? Contoh lagu tu lah sajalah tu. Kan? Dan Nabi kata dia beriman kepada aku. Lepas tu Nabi kata apa? Daripada dialah aku mendapat zuriat. Daripada dialah dia banyak memberikan harta kepada jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih tuan sekalian. Tuan-tuan, kekuatan ni dia tak dapat, Nabi tak dapat. Yang pertama kekuatan dalam rumah, yang kedua kekuatan luar. Kita boleh gitulah. Kita yang kuat ni pasal apa tuan-tuan? Yang pertama kalau tempat kerja tuan-tuan di luar seronok tentu. Yang kedua balik rumah, isteri duk ada sebagai kekuatan, dia dah settle apa semua di rumah. Dapat dua ni tuan-tuan, renyeh sepanjang masa. Tapi kalau dia kerja dengan serabut, tak ada siapa nak backing, tak ada siapa nak backup kita, kan bos pula duk kata kat kita macam sakit kepala ni. Balik rumah tuan-tuan, bini pula lagu duduk duk pressure kita juga tuan-tuan sekalian. Jadi aku mana? Surau eco resident ni tuan-tuan tak sembahyang dalam ni, sembahyang atas bumbung tuan-tuan. Kedua kekuatan inilah yang tidak ada pada diri Nabi SAW. Cuma bila dua kekuatan ni tak ada tuan sekalian, Tuhan nak abang-abang Muhammad, jangan kamu sandarkan diri kamu kepada manusia, tetapi sandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jangan sandar kepada isteri, jangan sandar kepada pak menakan, tapi sandarlah kepada Allah Taala. Itulah di antara tasliyah ataupun hiburan yang diberikan oleh Allah Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dekat itu sudahlah kan. Sambungan dia nanti 5 tahun lagi saya main pula eco resident, kita sambung pula. Nabi tak pergi Mi'raj lagi, Isra' Mi'raj pun tak ada lagi. Yang ni cuma bunga-bunga dia saja sebelum nak jadi Isra' Mi'raj. Banyak benda lagi tuan sekalian. Apa yang terjadi selepas daripada tu apa semua kan. Cerita tentang di Taif pun tak masuk lagi kan. Jadi benda-benda tu insya-Allah kita akan cerita. Boleh nak Abang Jubri nak? Dekat tu sudahlah. Pukul 9 lebih dah. Tuan-tuan pun saya tahu kan duk pegang kaki kanan, pegang kaki kiri, yang mana satu kaki kiri kanan aku ni, aku pun tak tahu lah kan. Mamu pun 3-4 kali nak terkencing lah. So tuan-tuan jangan duk kencing banyak-banyak di surau ni, kencing di rumah. So kita berhenti dekat tu. Okey? Baik, cukuplah dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Dan satu lagi saya nak pesan kepada tuan-tuan, nak nasihat ataupun nak memberikan sedikit orang kata peringatan lah sama-sama kita lah kan. Kita masjid kita ni tuan-tuan, saya dalam waktu yang sama tengah duduk cari tarikh untuk kita nak buat bengkel kepada 3 benda besar lah. Antara dia iaitulah tentang pengurusan jenazah, yang kedua tentang pengurusan khairat, yang ketiga tentang pengurusan perkuburan kita ni. Kan eco resident berada di bawah kita. Jadi kita nak minta juga mungkin lepas daripada ni di eco resident sendiri pun insya-Allah akan ada pengurusan ni. Jadi tak ada kalut lah. Maknanya kalau ada orang meninggal di eco resident, tuan-tuan tahu nak cari siapa. Ni kira kadang-kadang duk telefon yang banyaklah duk bantu kita daripada surah Muhtadin dan juga surah Al-Husna kan, banyak depa ni. Dan saya nampak pun yang menjadi orang yang volunteer untuk kubur apa semua ni banyak depa lah di kalangan depa. Jadi kita nak minta, kita pun ada wakil kita duduk di sana. Bila ada wakil duduk di sana, alhamdulillah. Orang kata kerja tu mudah kan, tak gaduh nak telefon pengurusi, mesti kita sat nak telefon masjid sat, telefon masjid pula waktu tu telefon kawan ni pula, dia jadi banyak. Jadi tak benda selesai, bukan tak selesai bab jenazah ni, tapi dia banyak cabang. Biar kita boleh true kepada yang sebenarnya, alhamdulillah kita boleh. Dan saya juga dalam rancangan juga tengah nak rancang, kita akan buat kursus jenazah nanti insya-Allah. Maknanya di surau eco resident ni juga kita akan buat kursus jenazah. So dalam kursus jenazah tu tuan-tuan kena carilah siapa-siapa sebagai PIC kan yang akan buat urusan jenazah di eco resident ni. Kan bila ada orang eco resident meninggal, maknanya tuan-tuan boleh buat sendiri dah.
Lepas tu boleh kontak je kita di kubur tu, ada dah orang duk jaga apa semua, dan van jenazah pun alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita di masjid pun baru ni kita dapat jawab zakat ada bagi satu, dan saya pun memberikan wewenang kepada siapa-siapa. Mungkin tuan-tuan boleh nanti seorang kot di sini untuk nak bawa van jenazah ke apa. Dia tahu dah tang mana dia nak ambil kunci apa semua dia tahu. Dan benda ni baru kita nampak, kita duduk satu Korea, dan benda ni akan berjalan insya-Allah tuan sekalian. Itulah di antara dia yang kita akan buat waktu terdekat ni lah. Orang tanya juga, ustaz, hak bola tu tak ada kesinambungan. Dia duk kira bola ya. Tak apalah. Bola ni saya pun duk rancang ya. Kan saya duk rancang untuk kita nak buat peringkat sekolah rendah. Lah ni saya tengah duk cari tempat dan juga masa, sebab sekarang ni pun kita duk tengok dalam keadaan ramai ni pun penyakit pun ramai, banyak kan penyakit ni. Jadi kita nak tengoklah. Saya bercadang memang nak buat dalam musim cuti sekolah ni. Kurang-kurang adalah aktiviti anak-anak kita ni, dia buat latihan apa semua tu. Kan, tapi itulah nak tengok tempat yang mana sesuai dah tuan sekalian, insya-Allah. Apa pun tuan-tuan kalau ada apa-apa idea ke apa, sokongan korang silakan bagilah kepada kami, insya-Allah kita akan laksanakan. Kita berada dalam satu Korea insya-Allah. Cukuplah berhenti dekat tu noh. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata ke kat mana-mana silap. Saya mohon maaf banyak-banyak. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.